Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi Jumaat ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung kembali pembelajaran tadabbur suratul Kahfi, yang mana sesi terakhir adalah pada bulan 4 yang lalu. Kita dah masuk hampir kepada penghujung bulan 6. Ini bermakna lebih kurang dalam hampir 2 bulan ya kita tidak menyambung pengisian tentang tadabbur suratul Al-Kahfi. Namun begitu, satu rahmat yang besar dari Allah, hidayah dan taufik dari Allah, kita dapat menyambung kembali pengisian pada pagi ini yang pada asalnya adalah pada hari Sabtu, tetapi kita ubah kepada hari Jumaat. Moga-moga kita diberikan keberkatan oleh Allah pada pertemuan kita pagi ini, yang mana pagi ini merupakan siri yang ke-40, ya, siri yang ke-40 yang kita akan melanjutkan perbincangan ayat suratul Kahfi berkaitan dengan pertemuan Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam bertemu dengan Nabi Khadir alaihi salatu wassalam, yang mana dalam pertemuan yang sebelum ini kita telah sampai kepada ayat nombor kita telah sampai kepada ayat nombor ayat nombor 67 dan ayat nombor 68. Tapi ayat 67 dengan ayat nombor 68 ini kita belum lagi membincangkan tentang tafsiran ayatnya, pengajaran ayat bagi kedua-dua ayat ini. Ayat 67 dengan ayat nombor 68 ini adalah jawapan Nabi Allah Khadir alaihi salatu wassalam kepada permintaan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Ini kerana kalau kita kembali mengingati ayat sebelum 67, iaitu pada ayat nombor 66, kita telah menemui bahawa Nabi Allah Musa dengan rendah dirinya, beliau berhasrat untuk mengikuti, untuk menuntut ilmu dengan Nabi Allah Khadir alaihi salatu wassalam. Jadi inilah yang terakhir yang kita telah bincangkan pada pengisian bulan 4 yang lalu. Jadi pada pagi ini kita terus masuk kepada perbincangan ayat yang berikutnya, iaitu ayat 67 sehingga ayat nombor 68. Jadi ayat 67 ini Nabi Allah Khadir alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, sebagai seorang guru, maka guru boleh menetapkan syarat-syarat nak belajar. Boleh. Jadi siapa-siapa yang nak belajar dengan mana-mana guru, maka anak murid itu dia perlulah bertanya tentang apa peraturannya, macam mana cara belajarnya. Maka Nabi Allah Khadir meletakkan syarat apa yang perlu Nabi Allah Musa lakukan.
Tapi Nabi Allah Khadir terlebih dahulu pada ayat nombor 67 beliau mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala innaka lan tastati'a ma'i sabra. Dia menjawab. Dia dekat sini merujuk kepada Nabi Allah Musa. Nabi Allah Khadir alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Khadir pun dia jawab balik permintaan Nabi Allah Musa. Maka Nabi Allah Khadir, beliau dengan secara tegasnya beliau mengucapkan inna ka, sesungguhnya engkau, lan, sekali-kali tak akan mampu, sekali-kali tidak akan dapat ataupun tidak akan mampu, sabara, bersifat sabar bersama denganku. Jadi Nabi Allah Khadir beritahu awal-awal bahawa apa yang Nabi Allah Musa akan belajar nanti, ia memerlukan kepada kesabaran yang tinggi. Tapi Nabi Allah Khadir bagi tahu dah bahawa kau memang takkan mampu bersabar. Jadi ini dipanggil kaedah, kalau kita nak, kita boleh sebagai seorang guru, kita boleh bagi tahu kepada anak murid kita bahawasanya ilmu yang kita nak belajar ni, subjek kita nak belajar ni, memang susah ni. Kan? Kena apa, memerlukan kepada kesungguhan. Okay. Kemudian Nabi Allah Khadir menerangkan lagi. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Nabi Allah Khadir memberitahu justifikasi kenapa Nabi Musa tak akan mampu bersabar apabila belajar dengan dia. Dia kata, bagaimana engkau akan dapat bersabar terhadap perkara yang engkau belum khubra, engkau belum ada pengalaman, engkau belum mengetahuinya. Jelas, maksudnya Nabi Allah Khadir bagi tahu tentang kenapa Nabi Musa ni tak boleh bersabar. Kerana Nabi Allah Musa, dia sebenarnya tak tahu lagi apa yang Nabi Allah Khadir akan lakukan. Jadi daripada ayat ni pun kita dah tahu dah kan tentang Nabi Musa ni, dia sabar ke tak sabar. Maksudnya sabar Nabi Musa ni macam mana? Kan? Okay. Kenapa Nabi Allah Khadir boleh buat predict seperti itu pada Nabi Allah Musa? Dia kata, macam mana engkau akan bersabar? Maknanya Nabi Khadir bagi tahu dah, kau memang tak akan boleh bersabar. Macam mana engkau akan mendapat bersabar kalau kau belum tahu, engkau belum melaluinya, engkau belum mengetahui tentang apa yang Nabi Allah Khadir akan lakukan. Kenapa Nabi Allah Musa dia tak tahu apa yang Nabi Allah Khadir akan lakukan? Ini yang telah kita terangkan sebelum ini. Kalau kita masih ingat, ada kita nukilkan hadis sahih riwayat Bukhari yang Nabi Allah Khadir bagi tahu. Kalau kita masih ingat, kita pernah sebut sebelum ini dalam hadis ini, hadis yang kita pernah paparkan. Tuan-tuan, kisah Nabi Allah Khadir ni dengan Nabi Musa, kita sangat perlu merujuk kepada hadis-hadis Nabi. Tak cukup hanya dengan baca suratul Kahfi. Kalau kita rujuk balik pada hadis yang lalu, Nabi Allah Khadir bagi tahu dah bahawasanya apa? Engkau tidak diberitahu oleh Allah tentang ilmu Allah yang Allah ajar kepada Khadir. Begitulah sebaliknya. Jadi itulah maksudnya Nabi Allah Khadir, dia bukanlah membuat tuduhan terhadap Nabi Musa. Betul tak? Macam mana dia boleh cakap awal-awal, belum mula lagi, belum belajar lagi, dah kata Nabi Allah Musa tak sabar? Jawapan dia pada ayat nombor 68 tu. Sebab apa dia tak akan mampu bersabar? Sebab apa yang Khadir buat, dia akan menyebabkan
apa yang Nabi Musa tu akan jadi tak sabar. Maknanya benda yang Nabi Musa, benda yang pelik Nabi Allah Khadir akan buat. Jadi itu di antara jawapan Nabi Allah Khadir kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kalau kita duduk dalam kedudukan Nabi Musa pun, kan, sebab nanti kita tahu Nabi Musa dia tak bersabar. Bukan kerana dia buat-buat dia tak sabar. Ini kita akan bincangkan nanti. Adakah seorang Rasul tu dia memang tak sabar? Nanti kita akan bincangkan pada perjalanan yang pertama Nabi Allah Musa dengan Nabi Khadir alaihi salatu wassalam. Okay. Daripada dua ayat ni, kita dapat ambil beberapa teladan. Ada beberapa petunjuk. Ada beberapa pengajaran yang kita boleh ambil. Yang mana pengajaran ini kita jadikan ia sebagai tindakan yang perlu kita lakukan berdasarkan kata-kata Nabi Allah Khadir kepada Nabi Musa. Kenapa diulang tentang sabar? Diulang, betul tak? Lepas tu diulang lagi tentang tasbiru, sabar. Kenapa dibincangkan tentang sabar? Okey. Daripada dua ayat tadi, pengajaran yang sangat utama. Okey, jap. Okey. Pengajaran yang pertama, yang kedua ni nanti kita akan baca. Kita ambil yang pertama dulu. Okey, kita ambil yang pertama. Tindakan pertama ataupun teladan pertama yang kita boleh dapat dalam menuntut ilmu ini perlu ada sifat sabar. Perlu bersabar dalam belajar. Kita tahu perjalanan Nabi Musa berjumpa dengan Khidir fokus tentang menuntut ilmu. Jadi dalam bab belajar memang kena sabar. Kadang-kadang sepanjang pengalaman saya sangat sedikit kalau mengajar, contohnya mengajar Quran ni, kadang-kadang ada pelajar ni dia cepat-cepat dia nak habis belajar. Dia tak sabar. Lambat sangat diulas kadang-kadang. Kadang-kadang dia cepat nak khatam. Dia cepat macam kalau kita belajar ajar tadabbur surah tu kadang-kadang dia nak cepat sangat ayat tu dia tahu dalam tempoh satu hari. Jadi kena sabar. Kalau saya gunakan ayat nombor 67 68 ni, saya boleh tetapkan sebagai seorang tenaga pengajar, saya boleh tetapkan siapa nak ikut saya memahami Al-Quran, saya boleh tetapkan kena bersabar. Ataupun kita tetapkan satu benda. Syarat-syarat nanti kita akan baca satu lagi lah, beberapa syarat yang, tapi belajar ni memang kena sabar. Jangan terkejar-kejar nak habis. Kadang-kadang ada kedengaran mengatakan, ada yang mengatakan bahawa lambat sangat nak habis. Jadi kena sabar. Menuntut ilmu tu kita kena sabar. Kalau kita berguru dengan orang tu memang dia mengajar macam saya, memang pelan-pelan saja. Sebutir saya sebut. Saya tak suka cakap laju-laju. Sebab yang ikut kita belajar ni kadang-kadang ialah kan, saya tak nak sebutlah, maksudnya pelan-pelan. Jangan terkejar-kejar nak belajar ni. Jadi kena sabar. Kadang-kadang kita perlu belajar 2-3 kali maklumat yang sama baru kita faham. Jadi saya boleh kata kat sini pengajaran utama kena sabar dalam menuntut ilmu. Tambah-tambah lagi dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Kerana banyak cabaran dia dalam mengaji Al-Quranul Karim. Sama ada dari sudut membaca ataupun memahami ayatnya. Okey, kita terus tindakan nombor 2 tu nanti saya akan gunakan semula. Okey, kita terus kepada
keterangan ayat 69 dengan ayat nombor 70. Ayat 69 dengan ayat nombor 70. Okey, ayat 69 dengan ayat nombor 70 ini dia ada ucapan daripada Nabi Musa dan ada juga ucapan daripada Nabi Allah Khadir. Jadi ayat 69 ni adalah jawapan Nabi Allah Musa kepada kata-kata Nabi Allah Khadir. Jadi sebelum ini Nabi Khadir dah cakap, kau memang tak akan mampu untuk bersabar. Nabi Allah Khadir cakap macam tu. Jadi Nabi Allah Musa ni kerana dia memang nak belajar, dia memang bertekad nak belajar, maka dia meyakinkan Nabi Allah Khadir. Dalam masa yang sama dia nak menafikan apa yang Khadir katakan dia tak boleh sabar tu. Maka dia kata, qala satajiduni insya'allahu sabira wala a'si laka amra. Okey, kita tengok dulu ayat nombor 60. Ayat nombor ayat nombor 69 ni. Ini adalah jawapan balas Nabi Musa kepada Nabi Khadir. Okey. Nabi Musa kata qala, dia berkata, iaitu Musa berkata. Dia kata nanti dia kata tajiduni, engkau akan dapati aku, insya'allahu, insya'allah. Nabi Allah Musa sebut, dia kata bergantung kepada izin Allah, sabiran, aku akan jadi seorang yang benar-benar sabar. Kenapa dia guna perkataan sabiran? Sabiran ni dia merujuk kepada kata nama yang menunjukkan kepada sabar yang ekstrim. Seorang yang memang sabar. Kenapa dia cakap sabiran tu? Kerana tadi kan dua ayat yang Nabi Khadir kata, Nabi Khadir menegaskan dengan guna innaka, lepas tu guna lan. Jadi Nabi Allah Musa pun balaslah semula dakwaan tersebut dengan menggunakan penegasan pada perkataan sabiran. Aku orang yang memang sangat sabar, maksud dia. Okey. Kemudian Nabi Allah Musa dia mengukuhkan statement dia yang pertama tadi. Dia dalam ayat 69 ni dia ada dua statement daripada Nabi Allah Musa. Tapi sebenarnya dia benda yang sama. Okay. Kan Nabi Musa kata mula-mula dia kata apa? Engkau akan dapati aku nanti insya-Allah orang yang sabar. Lepas tu Nabi Musa ni dia nak mengukuhkan kesabaran dia tadi itu, dia jelaskan dengan wala a'si laka amra, dan aku tidak akan membantah sebarang perintahmu. Jadi tadi perkataan wala a'si laka amra ni adalah takkid, adalah penguat kepada menjelaskan tentang Nabi Musa ini benar-benar akan bersabar dengan Nabi Khadir. Okay. Kalau kita baca ayat ni, kenapa ada diselitkan perkataan insya-Allah? Kenapa ada diselitkan perkataan insya-Allah? Sebelum sampai ayat nombor 69 ni, kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ni kita pernah jumpa tak ayat dalam suratul Kahfi yang ada ayat tu disebut tentang insya-Allah? Ada ke tak ada? Tetap boleh dengar suara saya tak?
Ke saya dah tutup? Dengar Ustaz dalam apa ni yang kisah pemuda Al-Kahfi tu kena sebut insya-Allah. Okey, dalam cerita Ashabul Kahfi. Lagi satu sebelum, lagi satu dalam cerita apa? Dia ada sebut Yang insya-Allah. masya-Allah tu dalam yang tu masya-Allah, yang satu lagi tu dalam pemuda dua kebun tu, pemilik kebun tu. Okey, betul. Masya Allah. Sebenarnya insya Allah dengan Masya Allah tu ada perkaitan yang sama lah. Okey, jadi pada pada kisah pada kisah pada kisah Nabi Musa ni pun diletakkan perkataan insya Allah. Kenapa ada pengulangan penggunaan kalimah insya Allah, masya Allah, dan sekali lagi jumpa pada kisah Nabi Musa. Okey, tuan-tuan masih ingat lagi tak? Apa tujuan surah Al-Kahfi ini Allah turunkan? Masih ingat lagi tak tujuan suratul Kahfi? Mula-mula dulu kita cerita. Surah Kahfi ni, apa tujuan dia? Apa objektif suratul Kahfi yang kita telah belajar sebelum ni? Okay. Siapa ingat? Cepat-cepat tengok nota tu. Cepat. Okay. Ingat lagi tak? Tak apa. Saya tanya, saya jawablah. Masya Allah. Okay, tak apa. Surah Kahfi ni, kalau kita masih ingat, siri pertama dulu, ni dah siri yang ke-40 lah ni. Siri yang pertama dulu kita pernah bincang bahawa surah Kahfi ni, surah yang boleh melindungi kita daripada pelbagai fitnah. Jadi, nak lindung diri kita daripada terpedaya, terpengaruh, terfitnah, maka kita kena kembali kepada Allah. Allah je yang boleh menyelamatkan kita daripada pelbagai fitnah. Oleh sebab itu perkataan insya Allah dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan jika Allah berkehendak. Jika Allah berkehendak. Jadi perkataan insya Allah tu adalah satu ungkapan yang kita menyandarkan, yang kita bergantung kepada Allah. Itu di antara munasabah banyaknya perkataan tentang insya Allah ini dinyatakan dalam suratul Al-Kahfi. Okay. Yang berikutnya, itu dari sudut munasabah keseluruhan. Okey, yang berikutnya. Kenapa Nabi Musa disebut insya Allah? Apa pelajaran yang kita boleh ambil? Apa pelajaran yang kita boleh ambil? Sebab kita tak ada kekuatan untuk bersabar tanpa izin Allah. Jazakillahu khairah. Okay, kerana sabar ni, teori ramai orang boleh kata, saya nak sabar, betul tak? Tapi, sabar ni, kalau Allah tak tolong, kan, susah kita nak dapat sabar. Maknanya sabar ni, dia satu benda yang memang susah nak dapat. Kan? Maknanya kita ni belum lagi diuji oleh Allah. Kalau diuji oleh Allah, yang cakap suruh sabar, yang baca kelebihan sabar pun boleh jadi tak sabar. Sebab itu diletakkan perkataan insya Allah kerana nak menyerahkan sabar ini kepada Allah. Okay. Dalam masa yang sama menunjukkan bahawa sabar ini adalah amal saleh. Semua orang tahu kunci hidup ni kena sabar. Jadi sabar ni termasuk dalam amal saleh. Jadi amal saleh kita tak akan dapat buat melainkan dengan izin dari Allah Azza wa Jalla. Jelas untuk ayat nombor 69. Sebab tu tadi saya dah letakkan, saya tersalah letak pengajaran tadi, tindakan tadi itu. Ni dekat sini. Patutnya kan, menyerahkan amal saleh seperti sifat sabar kepada Allah. Ini pengajaran yang dapat kita
belajar. Okey, jelas untuk ayat nombor 69. Okey, sekarang kita pergi pula kepada jawapan balas Nabi Allah Khadir kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Allah Khadir ni setelah dia mendengar setelah dia mendengar tekad azamnya Nabi Musa yang dia kata dia akan sabira, dia akan jadi orang yang sabar. Lepas tu Nabi Musa tak akan bantah perintahnya apa-apa urusan yang dibuat oleh Nabi Allah Khadir, maka Nabi Allah Khadir pun menerangkan lagi perincian apa yang perlu Nabi Musa buat. Ayat 70 ni lah sangat berkaitan dengan penetapan bagi mana-mana muallim, guru kalau nak mengajar, dia boleh letakkan syarat-syaratnya. Apa syarat Nabi Allah Khadir? Qala fa inittaba'tani. Dia kata, jika kau nak ikut aku, fala tas'alni, maka jangan engkau tanya kepada aku an syai'in, tentang sesuatu. Nabi Khadir kata apa? Kalau kau nak ikut aku Musa, kau jangan tanya aku dulu akan sesuatu. Hatta sehinggalah uhdithalaka, sehinggalah aku ceritakan minhu zikra, ceritakan perkara itu kepadamu. Jadi syarat Nabi Allah Khadir kata, okey, maknanya Nabi Allah Khadir benarkan Nabi Allah Musa ikut. Tapi syaratnya apa? Jangan tanya apa-apa melainkan aku terangkan dulu. Jangan tanya apa-apa aku nak buat melainkan setelah aku terangkan, kata Nabi Allah Khadir kepada Nabi Musa. Jadi ayat 70 ni tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh dapat belajar apa? Kalau kita seorang guru, ya, waktu kita dalam adab kita belajar, kita kena ikut cara guru tu ditetapkan apa. Kalau dia kata, okey, semua orang kalau nak belajar perlulah buka Al-Quran, maka kita kena ada Al-Quran. Faham tak? Ataupun guru tu kata, kalau nak belajar, mesti ada sesuatu yang nak dicatat. Maka adab kita belajar, kita kena ikut guru tu kata apa. Kalau guru tu kata, okay, nak belajar dengan saya, kena sabar. Belajar dengan saya perlahan-lahan. Maka kita kena ikut. Seperti mana Nabi Khidir, dia meletakkan syarat. Jangan tanya melainkan setelah diterangkan. Jadi kalau kita, inilah hak guru. Dia boleh menentukan. Okay, nak belajar dengan saya, baca terlebih dahulu sebelum nak belajar. Supaya ada berkat antara murid dengan guru. Adalah dah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi secara peribadi saya ni tak adalah syarat-syarat yang ketat pun. Kan? Sebab kita faham yang ikut kita belajar ni pelbagai umur. Keupayaan dia tak sama. Bukan macam pelajar universiti yang kita boleh display, yang kita boleh kata apa, boleh kita letakkan syarat-syarat yang ketat, mesti datang pukul berapa, mesti itu tak boleh lah. Tapi secara umum, kalau tuan-tuan belajar dengan mana-mana guru, kalau guru itu menetapkan syarat-syaratnya, maka kena ikut. Kalau guru tu kata, siapa nak belajar Zoom dengan saya, kena apa? Contoh, dia kata kena banyak bertanya, maka kena tanya. Ini adab dia, supaya nanti kalau tuan-tuan mungkin supaya tuan-tuan tak terkejut. Kenapa nak belajar dengan ustazah ni? Macam-macam dia minta syarat. Sebenarnya boleh tak? Jawapannya boleh. Mengambil pengajaran seperti kisah Nabi Allah Khadir pada ayat yang ke-70. Jelas tuan-tuan dan puan-puan dapat belajar sesuatu daripada kisah ini. Okay.
kita tengok dia punya teladan yang lain, tindakan yang kita boleh ambil. Okey. Daripada ucapan Nabi Allah Musa tadi, dia menyebut insya-Allah, maknanya tindakan pertama, kita kena menyandarkan, menyerahkan semua urusan yang kita akan lakukan kepada Allah. Kita kena sebut. Ni kita sudah sedia maklum. Keberkatan menyandarkan urusan kepada Allah. Ayat Nabi Musa ni, dia pun cakap, insya-Allah engkau akan dapati aku ini bersabar. Okey, tuan-tuan ingat tak? Ada contoh lain. Ingat tak? Nabi apa yang dia pernah cakap, insya-Allah dia akan bersabar. Siapa ingat? Kisah Nabi lain. Ingat tak? Ada tak siapa-siapa ingat? Tak ingat. Saya tanya tak betul soalan ni. Nabi Yakub, Ustaz. Nabi Yaqub, dia cakap apa tu Nabi Yaqub tu? Dia akan bersabar dengan sabar yang baik. Dia akan bersabar dengan sabar yang baik lagi. Dia ada perkataan sama. Dia sama macam Nabi Musa cakap. Ingat tak? Dia kata, satajiduni insya'Allah. Sama perkataan ni. Tak ingat? Dia teka-teki ni. Sama macam perkataan ni. Satajiduni insya'Allah. Siapa ingat nama Nabi? Maryam ada, Ustaz. Apa dia? Maryam. Maryam ya? Ya. Ayat nombor berapa Ibu? Surah Maryam. Surah Maryam ayat 7 ke tak salah? Tak lupa. Saya Quran pula tak ada di depan saya. Okey, mudahnya. Okey. Ingat tak kisah Nabi Ibrahim, kan dia cakap dekat anaknya Nabi Ismail yang dia akan apa? Dia akan menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ismail lah cakap. Lepas tu kan Nabi Ismail cakap apa dekat bapa dia? Dia kata, wahai ayah, buatlah apa yang Allah telah perintahkan. Satajiduni insya'Allahu minas sabirin. Ayat dia Suratul Saffat ayat 102. Tulis Suratul Saffat ayat nombor 102. Jadi kita dapati adab-adab orang-orang yang saleh macam para nabi alaihi wassalatu wassalam, seperti Nabi Ismail, seperti Nabi Musa. Mereka menyerahkan urusan yang nak dibuat itu kepada Allah. Sebab nak sabar ni bukan senang. Okey, ya, jelas dekat secara umum. Okey, kemudian tindakan yang kedua. Kenapa Nabi Allah Khadir dia cakap, jangan kau tanya apa-apa melainkan setelah diceritakan kepada engkau. Okey, di sini bagi saya, kalau saya nak letakkan teladan, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh jumpa teladan yang lain. Ini saya letakkan sebagai contoh saja, supaya apabila kita belajar mana-mana ayat Quran, dia mesti akan ada pengajaran dia. Dia mesti ada sesuatu yang kita nak bawa dalam hidup kita. Jadi dekat teladan nombor 2, dalam hidup ini, kita jangan cepat-cepat nak buat penilaian. Jangan cepat-cepat kita nak jatuhkan hukum. Kita kena bertenang, berhati-hati dalam membuat penilaian. Sebab tu Nabi Khadir pesan, jangan tanya dulu. Maknanya apa?
Jangan buat apa-apa penilaian. Melainkan tunggu aku terangkan. Ini perkara tindakan yang kedua ni sangat penting. Sebab orang zaman sekarang ni dia baca satu kenyataan terus nak buat kesimpulan. Dia tengok satu video, sedangkan video tu sebenarnya panjang tapi orang potong. Betul tak? Kan sekarang orang suka nak buat react ke, orang suka nak membalas tanpa kita melihat keseluruhan, tanpa kita bertanya kepada tuan badan yang bercakap tu, kenapa cakap macam ni? Lepas tu baru kita boleh buat react, baru kita boleh memberikan reaksi balas. Banyak berlaku macam tu. So kalau kita tak bertenang, berhati-hati dalam membuat penilaian, maka kita bimbang, kita akan tersalah membuat penilaian. Kita pun banyak ayat Quran lain yang menyuruh kita berhati-hati dalam buat penilaian. Paling jelas sekali macam surah Al-Hujurat tu. Kan ayat nombor 6 yang Allah kata, kalau kamu datang berita yang fasik, kenapa? Fatathabbatu, fatabayyanu. Kena buat clarification, mintakan penerangan. Jadi itu pengajaran yang boleh kita dapat belajar daripada ayat yang telah pun kita bacakan. Bukan kita seronok-seronok je nak dengar kisah Nabi Musa dengan Khadir ni, tapi adalah nak ubah cara kita fikir, nak ubah perbuatan kita, tingkah laku kita dalam hidup ni, nak ubah hati kita ni dalam kita bertindak. Moga-moga kisah-kisah ini dapat mengubah kita menjadi manusia yang lebih kuat tawakalnya, menjadi manusia yang berhati-hati dalam memberikan reaksi balas, berhati-hati dalam memberikan, dalam menyatakan sesuatu. Orang kita ni suka sangat dengar satu isu terus nak komen. Tiba-tiba lah, rupanya lain maksudnya. Jangan macam tu. Mengambil teladan ibrah daripada kisah pesanan Nabi Khadir kepada Nabi Musa. Okay. Kalau tuan-tuan ada tindakan lain yang tuan-tuan boleh kongsikan pun boleh juga. Jadi saya hanya memberikan 2 contoh sahaja daripada ayat nombor 69 dengan ayat nombor 70. Okey, kita lanjutkan dengan keterangan bagi ayat yang berikutnya 71. Kita masuk kepada perjalanan yang pertama, Nabi Allah Musa mengikut Nabi Allah Khadir alaihi salatu wassalam. Okay, kita baca ayat dia. Fantalaqa, lalu kedua-duanya pun berjalan. Berjalan di mana sebenarnya? Kalau kita baca ayat ni kita tak jumpa, tapi kalau kita baca pada ayat dia terus kepada cerita hatta sehingga. Maknanya sebelum perkataan sehingga tu ayat Quran ni tak beritahu mereka berjalan-jalan di mana. Tapi Tuhan kata mereka berdua, Musa dengan Khadir, berjalan-jalan sehingga idza raqiba fis safinah, apabila mereka menaiki sebuah perahu. Kalau kita baca ayat ni, Allah Ta'ala tak cerita mereka berjalan di mana pada asalnya. Macam mana mereka boleh naik perahu? Perahu siapa yang mereka naik? Siapa boleh bagi tahu? Jalan di pantai, Ustaz. Jalan di pantai, Ustaz, sebab kan pertemuan di kedua laut, pertemuan antara dua laut kan, penyumpaan dia orang. Jadi dia jalan kat pantai lah. Okey, yang lain? Mereka sewa tak perahu tu? Perahu siapa yang mereka naik? As-Safinah siapa yang mereka naik? Bukan perahu dia orang.
Perahu siapa? Perahu lain lah. Perahu lain ni sebab tu dia bocorkan tu. Nabi Musa tanya kan kenapa bocorkan tu. Maknanya bukan perahu mereka lah. Okey, bukan perahu mereka. Okey. Betul lah tu. Jawapan dia mudah je. Kalau kita merujuk dalam hadis, kita akan jumpa jawapan dia. Ni Nabi bagi tahu. Sebab tu penting apabila kita mempelajari mana-mana kisah dalam Quran, jangan berpada hanya pada ayat Quran. Itu yang kadang-kadang banyak berlaku interpretasi yang lain. Hati-hati. Jadi yang Kak Liza sebut tadi tu betul lah. Cuma saya nak mengukuhkan apa yang diperkatakan tadi berdasarkan hadis. Sebab tu kalau tuan-tuan ikut kisah-kisah dalam Quran, tu kena tanya pada penyampai. Ada tak hadis yang menyokong? Ada tak hadis yang menyokong? Ada tak hadis yang memperincikan? Waktu penting. Jadi kalau kita baca dalam hadis riwayat Bukhari, ada penerangan dia. Kalau kita baca dalam hadis tu, Nabi SAW menerangkan, intalaqa yamshiyani ala sahilil bahri. Okay. Maka kedua-dua mereka berjalan di pinggir lautan. Okay. Berjalan tadi, dekat ayat tadi tak sebut berjalan di mana. Tapi kalau hadis ni sebut ala sahilil bahri, iaitu di pinggir lautan. Macam mana mereka boleh naik as-safinah tu? Masa mereka berjalan di pinggir lautan, famarrat safinatun, maka adalah sebuah perahu lalu. Okay. Apabila perahu tu lalu, apa tindakan Nabi Khadir dengan Musa kepada pemilik perahu itu? Fakallamuhum ayyahmiluhum. Jadi, apabila jumpa lalu keduanya berbincang kepada yang dekat perahu tu. Maknanya, kalau kita baca Al-Quran, terus Allah kata mereka naik perahu. Tapi sebelum mereka naik perahu itu berlakunya permintaan Nabi Allah Khadir kepada pemilik perahu itu, kepada orang yang berada yang bawa perahu itu untuk mereka tumpang. Jadi adakah pemilik perahu itu membenarkan? Kalau kita baca ayat, mestilah dah naik kan? Sebab ayat itu sebut memang dia dah naik. Tapi kalau kita baca dalam hadis, ada penambahan maklumat. Penambahan dia apa? Fa'aruful khadira. Orang yang naik perahu tu, okey, mereka kenal. Oh, Khadir rupanya. Mereka kenal. Jadi apabila orang yang berada dekat perahu itu kenal itu adalah Nabi Khadir, maka mereka buat apa? Mereka buat apa? Fahamaluhum bighairi naulin. Mereka pun tumpangkanlah Nabi Khadir naik bersama dengan Nabi Musa lah, tanpa harus membayar upah, tanpa bayar tiket lah. Naik perahu tu. Maklumat ni penting tuan-tuan. Tanpa membayar upah ni menjadi justifikasi nanti. Kenapa Nabi Musa dia menyangkal perbuatan Nabi Allah Khadir? Rupa-rupanya orang yang dalam perahu itu mengenali, oh, Nabi Khadir. So mereka ajaklah Khadir dengan Nabi Musa naik ke dalam perahu itu tanpa sebarang kos yang perlu dibayar. Maknanya apa? FOC. Okey, jelas? Okey. Kalau kita baca dalam ayat Quran, Nabi Musa buat apa? Nabi Khadir buat apa? Kharaqaha. Okey. Lalu dia membocorkannya. Membocorkannya tu maksudnya apa? Nabi Allah Khadir bocorkan safinah tu. Okey. Macam mana dia bocorkan? Kalau kita baca ayat ni,
Kita tak tahu jawapan dia. Tapi sangat kena berhati-hati dalam mentafsirkan ayat Quran. Jadi macam mana kita nak rujuk? Yang pasti Nabi Allah Khadir telah membocorkan As-Safinah. Bagaimana dia bocorkan? Okay, kalau kita rujuk dalam hadis, Nabi SAW mengatakan, "Falamma rakiba fi safinati lam yafja illa wa khadiru qad qala'a lawhan minal alwahis safinati bil qudum." Okay. Nabi SAW kata, ketika kedua mereka berada di atas perahu itu, tidak ada perkara, maksudnya tiba-tibalah. Kan? Nabi Khadir, kat sini saya tulis Khidir, patutnya huruf A. Nabi Khadir mencabut satu papan di dalam perahu tersebut dengan kapaknya. Maknanya dia bocorkan kapak tu dengan, dia bocorkan perahu itu dengan kapaknya. Sebab dalam hadis ini disebut lauhan, satu papan, min alwahi, daripada banyak-banyak papan. Sebab kita tahu kan perahu dibuat dari apa? Daripada kayu. So Nabi Allah Khadir ni dia bocorkan perahu itu dengan kapaknya, cabutlah, bocorlah satu papan dalam perahu tersebut. Okey, jelas dekat sini. Okey. Kemudian dalam ayat Quran kita dapat menjelaskan, oh rupa-rupanya dia bocorkan tu dengan apa? Qadum. Dengan kapaknya. Okey. Lepas tu apa reaksi Nabi Musa? Apa reaksi Nabi Musa? Qala, Musa berkata, akharaqataha, patut ke engkau bocorkan dia? Kenapa Nabi Musa menegur Nabi Khadir? Dia tegur. Dia berikan alasan. Dia bukan beri alasan. Dia tegur tu, dia menerangkan akibat. Kenapa dia tegur tu? Kenapa dia tegur Nabi Khadir tu? Dia tegur, kenapa bocorkan? Litughriqa ahlaha. Dia kata, akibatnya nanti boleh menenggelamkan ahlaha, penumpangnya. Okay. Kenapa ayat ni Nabi Allah Musa kata ahlaha? Kenapa Nabi Musa kata nanti tenggelamlah orang dalam perahu tu? Kenapa Nabi Musa tak cakap nanti kita tenggelam? Kenapa Nabi Musa cakap kita? Kenapa dia tak cakap nanti kita akan tenggelam? Kenapa dia tak kata ahlana? Kenapa dia kata nanti penumpangnya lah yang tenggelam? Dekat sini kita akan belajar. Kita dapat kehalusan maklumat dalam ayat ni. Lepas tu Nabi Musa dia pun menyatakan tindakan Nabi Khadir tadi. Dia kata laqad, dia menegaskan dengan dua penegasan. Laqad, dia kata sesungguhnya engkau ni benar-benar jita syai'an imra, telah melakukan satu kemungkaran. Kenapa Nabi Musa ni dia tegur Nabi Khadir? Kenapa dia tegur Nabi Khadir tu? Apa kita dapat belajar? Okey, nak faham dia, alasan yang sebenar-benarnya lagi, kita kena baca hadis tadi sampai habis. Lepas tu Nabi SAW kata, faqala lahu Musa, qaumun qad hamaluna bighairi naulin amatta ila safinatihim fakharaqataha. Nabi Musa pun kenapa dia cakap itu perbuatan mungkar? Kalau kita tahu tadi nombor satu, Nabi Musa bagi tahu dah,
Kalau kau bocorkan dia, nanti tenggelamlah penumpang-penumpang dia. Itu alasan nombor satu. Yang kedua, Nabi Musa kata apa? Engkau buat tu perbuatan mungkar tau. Kau buat tu perbuatan mungkar. Kalau kita baca hadis tadi, kenapa Nabi Musa cakap ia perbuatan mungkar? Nabi Musa kata apa? Musa pun berkata kepada Nabi Khadir, kaum yang telah bawa kita tanpa upah, engkau sengaja nak rosakkan perahu mereka untuk menenggelamkan penumpangnya? Kenapa jadi mungkar? Kerana apa? Logiknya kan, orang dah bagi naik free of charge, percuma, tiba-tiba kau bocorkan pula perahu orang tu. Maksud dia, pertama sebab yang paling besar apa? Nanti akan tenggelam penumpang-penumpangnya. Sebab yang kedua apa? Sebab dapat naik perahu itu secara percuma. Maka tak patutlah. Kalau kita bayar sekalipun kan kita bocorkan perahu orang pun memang dah tak boleh. Tapi tahan lagi lah kita bayar. Sekarang ni dah lah naik secara percuma. Okey, di sinilah kita dapat alasan. Kita dapat macam, logik juga kan. Nabi Allah Musa tegur Nabi Khadir tu. Okay. Jadi daripada ayat ini, apa yang dapat kita belajar 71 ni? Okay. Tengok ya pengajaran dia. Okey, sebelum tu saya bagi nota tak ayat nombor 71 ni? Dah dapat ke belum? Dah dapat ke belum? Ustaz yang last tak bagi sampai ayat 70. 71 belum lagi? Belum lagi. Belum lagi. Okey, tak apa, nanti saya bagi. Nanti insya-Allah saya bagi. Okey, kita tengok. Daripada ayat nombor 71 ni terdapat banyak pelajaran. Terdapat belajarlah. Nombor satu. Ini adalah apa dari sudut pandang saya lah. Okey. Teladan nombor satu, kenapa Allah bawa cerita menaiki perahu? Antara teladan dia, tuan-tuan dan puan, kalau kita nak menuntut ilmu ni, sebenarnya ilmu ini kita boleh dapat apabila kita berada di lautan. Saya rasa tuan-tuan dan puan, siapa yang pernah berlayar di lautan, tuan-tuan dapat ilmu yang sangat banyak. Kalau tuan-tuan pernah naik feri, Penang selalulah naik feri tu. Tu tahulah. Pergi Langkawi kan, okey, kita naik feri, betul. Ataupun tetap pernah naik Star Cruise yang besar tu. Saya Alhamdulillah saya dapat naik 2 kali Costa Victoria, sangat besar. Tapi tuan-tuan, kalau kita berada di atas kapal yang sangat besar tu, 23 tingkat saya pernah naik. Tapi kita akan nampak kebesaran Allah ni di atas lautan. Itu yang ada yang buat pelayaran Islami, itu sangat bagus. Kenapa nak dapat ilmu ni, nak melihat kebesaran Allah? Antaranya kita boleh berlayar di atas lautan. Laut Allah ni besar sangat, tuan-tuan dan puan. Ya Allah. Walaupun kapal tu besar, tapi terasa ombak dia tu. Ombak dia boleh terasa. Kita boleh lihat, Masya Allah, besarnya laut Allah ni. Macam manalah kalau tenggelam. Saya tunjukkan tuan-tuan satu ayat. Yang ayat ni, memang Allah Ta'ala bagi tahu antara waktu, tempat manusia ni dia boleh ingat Allah adalah apabila dia berada di atas lautan. Tuan-tuan tulis ayat dalam surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut ayat nombor 65. Ayat nombor 65. Surah Al-Ankabut ayat nombor 65, kita akan dapat mengetahui Allah Ta'ala cerita saat manusia akan esakan Allah, ingat pada Allah yang satu tu, apabila mereka
berlayar fil fulki. Mereka berlayar dengan bahtera. Sebab lautan ni tuan-tuan dan puan, memang sebenarnya kita tak boleh harapkan kapten saja, sebab laut kan besar kan, bila-bila boleh tenggelam. Kalau kita baca surah Al-Ankabut ayat nombor 65 ni, kita akan jumpa pembelajaran bahawa manusia ni kalau kita nak bawa dia ingat Allah kan, senang nak ingat Allah ke lautan. Kalau kita duduk tengah-tengah laut ni, tambah-tambah ni kalau berombak, ya Allah, waktu tu fitrah manusia ni dia akan ingat kepada Allah yang satu. Ayat 65 tu. Macam kita ambil ayat surah Yasin juga. Ingat tak ayat Yasin kan? Ya Allah kata kita berlayar dekat laut. Dan kan Allah kata apa? Ayat dia ayat dia apa ya? Tuhan kata illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Jeritlah macam mana sekalipun dekat lautan, kalau bukan rahmat kami, tak selamat kamu. Jadi sebenarnya perjalanan Allah bawa Nabi Musa tu dengan Khadir melalui safinah tadi itu, antara pelajaran yang kita boleh ambil, berlayar ni di atas lautan ini merupakan salah satu tempat yang sangat baik untuk kita melihat ayat-ayat Allah. Okey, satu teladan. Teladan yang kedua, kenapa Nabi Musa ni dia terus menegur Nabi Khadir? Sebab para nabi ni dia tak boleh tengok benda mungkar depan mata. Sebab bagi Nabi Allah Musa, benda mungkar tu kau rosakkan barang orang bagi percuma, lepas tu boleh lemaskan semua orang. Kan? Jadi benda mungkar. Jadi perspektif yang kita boleh dapat belajar, sudut kita, apabila kita tengok benda mungkar depan mata, sebab Nabi Musa nampak depan mata dia. Maka dalam kaedah agama, kita kan belajar kan, apabila kita melihat mungkaran, apabila kita lihat benda yang mungkar, kita kena cegah. Kita kata kita kena cegah dia. Jadi Nabi Musa ni, tambah lagi para nabi, sangat sensitif. Tak boleh tengok benda mungkar, mereka akan cegah. Itulah kita belajar. Mencegah kemungkaran. Sama ada dengan kuasa ke, dengan tangan ke, dengan mulut ke. Apabila melihat satu kemungkaran, Nabi Musa, dia cakap dengan mulut dia lah, terang-terang. Okey, itu kita dapat belajar teladan nombor 2. Teladan nombor 3 yang kita dapat belajar adalah kenapa Nabi Musa dia cakap kenapa dia cakap dekat Khadir, engkau ni telah buat satu benda yang imrah tau, kau telah buat benda yang mungkar. Kenapa Nabi Musa boleh mengatakan Khadir telah buat sesuatu yang mungkar? Macam mana penilaian tu boleh dibuat? Kalau tadi tu kita kata pada perbuatan mencegah, tapi dekat sini perbuatan. Kenapa Nabi Musa boleh cakap macam ni? Maksud dia yang dia cakap apa? Yang dia cakap dia kata laqad ji'ta syai'an imra. Nabi Musa ni dia cakap dengan secara tegas, engkau ni kan betul-betul telah buat satu benda yang mungkar. Kenapa Nabi Allah Khadir boleh cakap macam tu? Ni di sini kita belajar. Okey. Di sini kita dapat belajar, kalau kita nak memberikan hukuman, kalau kita nak membuat penilaian, mesti berdasarkan apa yang dilihat secara zahir. Zahir yang nampak kedua biji mata depan Nabi Musa, perbuatan melobangkan. Bukan dia dengar cerita orang cakap, tak. Nampak depan mata dia. Maknanya secara zahir Nabi Khadir ni telah buat kesalahan. Sebab tu Nabi Musa tegur. Jadi kaedah yang kita dapat belajar, kalau kita nak jatuhkan sesuatu hukuman, nak kita jatuhkan sesuatu penilaian, mestilah berdasarkan kepada apa yang kita lihat secara zahir. Jangan kita hukum apa yang kita tak nampak.
benda yang dalam hati-hati ni, kita jangan cepat-cepat untuk kita menghukum seseorang. Sebab benda dalam hati ni kita serahkan kepada Allah. Itu yang ada selalu disebut pepatah, nahnu nu'amin nas bil-zahir. Kita berinteraksi manusia berdasarkan yang zahir. Wallahu tawalla bis-sarair. Serahkan kepada Allah benda yang rahsia. Sebab tu Nabi tidak mengambil tindakan untuk membunuh orang munafik. Antara sebabnya apa? Sebab mereka tunjukkan mereka Islam. Benda dalam hati ni serahkan kepada Allah. Okey. Tindakan yang keempat. Tindakan keempat ni penting juga. Ingat tak tadi saya katakan, saya persoalkan. Kenapa Nabi Musa dia cakap nanti akibat bocornya perahu ni akan menenggelamkan penumpang-penumpangnya? Kenapa dia tak cakap nanti kita tenggelam? Menunjukkan bahawa para nabi mereka mengambil berat tentang orang lain daripada diri mereka. Mereka ambil berat. Sebab dalam ayat tu tak cakap pun nanti kita, tapi dia cakap penumpang-penumpangnya. Menunjukkan bahawa Nabi Musa, para nabi ni sangat mengambil berat tentang orang lain. Macam tu juga dengan kita semua, kita belajar. Kita baca Quran ni adalah untuk kita. Jadi bila kita baca ayat tadi tu, kita dapat belajar, rupa-rupanya kita ni kalau apa yang kita nak cakap, apa kita nak buat, kita kena mengambil berat tentang orang lain. Contoh kalau kita kata, kalau kita bising tentang isu tentang kenaikan harga barang, contoh kan. Kalau orang kata kau ni kan, tak habis nak ulas. Contoh kita kata, kita bukan ulas tu sebab diri kita, bukan sebab kita pentingkan diri kita, tapi kita mengambil berat tentang orang lain. Sian orang lain. Jadi inilah yang kita dapat belajar. Di antara tindakan yang boleh saya kongsikan kepada tuan-tuan perempuan berdasarkan ayat yang telah pun kita bacakan. Moga-moga kita menjadi seperti Nabi Allah Musa, sangat sensitif tengok benda yang mungkar. Cepat-cepat dia tegur. Okey, itu yang dapat kita kongsikan. Okey. Jadi ayat nombor 70 dan 73 ni sekejap tuan-tuan perempuan. Hari ni hari Jumaat. Sekejap Okay, setakat ni tuan-tuan ada apa-apa persoalan? Kita dah 1 jam, saya rasa cukup lah sampai kepada ayat. Yang hadis riwayat Bukhari tadi tu nombor berapa Ustaz? Bukhari tadi nombor 47127. Okey, thank you Ustaz. Okey. Dalam riwayat Bukhari ni sebenarnya hadis tu panjang Hadis tu dia panjang. Tapi saya potong hadis tu mengikut kepada penceritaan ayat saya ikut saya letakkan dia, saya potong dia ikut pada ayat tadi. Okey. Daripada kisah ni, okey. Kita dah sampai pada ayat nombor 71. Okey. Ada apa-apa yang perlu saya ulang semula? Ada apa-apa perkongsian dari tuan-tuan perempuan untuk tambahan? Okey. Boleh kita berhenti dekat ayat nombor 71. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung pada ayat 72 sehingga ayat nombor 73. Kita akan membicarakan pula apa jawapan balas Nabi Allah Khadir setelah dia ditegur oleh Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. InsyaAllah. Kita jumpa pada siri yang ke-41 minggu hadapan. Mohon Allah memberikan kita selalu rahmat, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita untuk kita dapat istiqamah, dapat melapangkan waktu, memberikan ruang untuk kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Salah silap saya mohon maaf banyak-banyak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.